Assalamualaikum. Untuk sesi Let's Talk About It, pada minggu ini saya sambung kenangan engraving. Untuk sesi kali ini saya akan tunjukkan asas engraving menggunakan kaedah hammer and chisel. Peralatan yang tuan-tuan perlu ada hammer and chisel sendiri dan shaft dia. Hammer yang saya baru buat semalam, khas untuk sesi ini, berat 26 gram. Dan ada juga scriber menggunakan pensil yang agak keras juga. Saya guna 6H. Saya juga ada 9H. Ruler ataupun yang ini saya gunakan marker pen yang dark blue tu untuk melukis. Tuan-tuan boleh guna lain-lain bahan untuk melukis, tapi yang popular biasanya menggunakan Chinese white. Boleh didapati di kedai-kedai yang menjual alat tulis. Untuk asas engraving ataupun dalam kaedah hammer and chisel ini, cara pegang macam ni ya. Pegang, yang pun tak boleh nak bagi kecil lagi dah. Pegang, kita pegang macam ni. Kita memahat dari east to west atau west to east. Untuk engraving susah sikit kalau kita nak pahat north to south atau south to north, dia susah sikit. Jadi yang best kita guna kaedah east to west atau west to east. Dan dalam ni saya dah sediakan garis-garis asas untuk kita buat latihan, dan juga satu simple drawing untuk saya tunjukkan juga kawalan pahat. Dalam sesi ini kita cuba pahat lurus beberapa garisan yang sama saiz daripada mula hingga ke hujung, dan kita akan juga buat untuk shading, asas shading halus dan makin dalam. Kita akan buat serapat yang mungkin. Kemudian kita akan belajar juga buat curve atau S, kan? Di sini ada drawing asas yang ringkas saja. Kita mulakan dengan membuat garisan lurus dahulu. Tuan-tuan perlu biasakan, dia panggil angle of attack. Angle of attack ni ialah macam ini, yang ini benda kerja kita. Ini sudut pahat kita yang akan ke kalau sebab kita ada heel 17 degree, kalau kita terlampau ke bawah dia tak akan makan. Jadi kita kena tinggikan sedikit. Kita boleh merasa apabila pahat kita melekat, kita angkat sikit, dia akan melekat pada benda kerja kita. Oh, lupa nak tinggal, cara pegang tak nampak nanti saya buat video yang lain. Cara pegang hammer, kita pegang macam ni ya. Kita cuma pergelangan tangan saja, pergelangan tangan macam ni kan. Kita pegang macam ni, pergerakan tangan macam ni ya. Kita tak perlu pegang macam ni setengah macam ni. Tapi kalau tuan-tuan dah biasa pegang macam ni pun tak ada masalah. Okey, semula letak angle of attack kita. Kemudian kita mulakan. Dalam keadaan macam ni, tuan-tuan kena praktis mengetuk chisel
tanpa melihat ke mana hammer kita pergi. Apabila tuan-tuan dah mendapat rentak ketukan, tekan rentak ketukan itu. Okey. Tengok ini makin ke dalam. Maknanya saya punya kawalan angle attack tadi tak konsisten. Boleh-bolehnya tuan-tuan cuba ikut garisan. Okey. Cuba perhatikan kedudukan mata pahat saya. Saya akan buat roll sama ada kiri ataupun kanan. Tujuan dia apabila kita akan mendapat, bila kita buat curve nanti untuk dalam engraving yang sebenar, kita akan dapat cuba dapatkan bahagian yang lebar. Maknanya pahat akan makan sebelah lah. Perhatikan ya. Saya zoomkan sikit. Kita perhatikan, kita akan roll. Okey, kita akan roll. Roll balik kanan. Boleh nampak sekali lagi kita cuba buat roll. Boleh nampak besar sebelah kan, ini roll. Okay. Kita cuba buat yang S curve. Kita buat S curve lah. Okay. Kita cuba buat S, gerakan S.
terlebih mula. Itu tadi. Kemudian saya tunjukkan satu lagi yang panggil untuk buat shading. Shading ni tuan-tuan kena praktis, dan saya pun masih praktis lagi. Saya tunjukkan dulu. Shading sama ada curve atau straight, itu bergantung kepada kita punya design nanti. Tak perlu tekan. Okey. Sekarang kita mula pahat pada simple scroll yang mudah, yang biasa saya dah buat. Okey. Disebabkan dia satu pusingan ni. Pusingan. Jadi kita mungkin terpaksa sambung-sambung, berhenti dan sambung. Sama ada kali kita punya benda kerja atau kita alih kita punya position pahat kita. Ada di kalangan Pak Saleh, dia biasakan sama ada memahat ikut pusingan jam atau pahat melawan jam. Bagi saya tak praktis lah, saya ikut
ikut yang biasa saya guna, sedap guna. Tuan boleh ambil masa yang sesuai untuk melihat, tak perlu berpopoh dalam kerja engraving. Bila tuan-tuan merasakan pahat kita mula menjunam, jadi tuan turunkan sikit angle, turun, dia akan naik balik ke atas, pahat kita akan makin ke dalam. Sekali lagi, mula. Dalam kerja-kerja engraving, lighting sangat penting. Jadi cahaya yang cukup ada perlu. Bukan dari satu arah, kemungkinan kita akan memerlukan dua arah. Sebab bayang daripada kita punya chip akan melindungi kita punya garisan yang drawing kita.
Tambah-tambah saya buat dalam blue black ni lagi susah lah. Cuma saya scratch tadi ada agak boleh nampak. Tapi biasanya saya akan buat dalam yang flat, yang bersih lah, yang kilat. Yang kilat, jadi saya print, kita guna kaedah print, kita akan dapat drawing pada ini dengan warna terpulang warna merah, warna hitam. Biasalah yang saya selalu guna warna merah sebab lebih jelas. Jadi beginilah kalau saya kata tadi yang dalam episod yang lepas, bila kita sambung kita akan dapat yang tak cantik lah, sambungan tak cantik disebabkan halangan, kita tak boleh buat satu pusingan yang berterusan disebabkan kedudukan device kita kan. Jadi tuan-tuan cuba atasi masalah kedudukan device supaya tuan-tuan boleh buat satu pusingan berterusan, supaya kita tidak perlu berhenti dan sambung. Kita akan dapat yang sambungan yang tak cantik ni kan. Tengok sikit lagi, saya sambung sikit lagi. Ini saya guna atas my steel. Tuan-tuan dapat atas permukaan yang lain. Ini satu lagi kaedah pegang, kita boleh pegang. Ini biasanya pahat secara nose to south. Tak nampak dia ke mana garisan kita, jadi hantam saja dulu. Kemudian daripada sini tuan-tuan bila dah habis buat cutting outline, tuan-tuan boleh mula buang background, sama ada menggunakan kaedah pahat ataupun menggunakan kaedah rotary, sama ada Dremel atau apa yang sesuai. Biasanya mata untuk ini tungsten lah tuan-tuan, dengan guna diamond, sebab diamond akan steel ni akan melekat dalam celah diamond dan diamond tu cepat sempur. Jadi guna tungsten. Biasanya yang pro bisa guna 0.4 atau 0.4 mm. Guna pada NSK rotary burr lebih kurang dalam 420 ribu RPM untuk buang ni. Kemudian ada lagi yang jenis brand Sofu ke apa, untuk yang sama juga lah untuk buang background. Selepas buang background, kita mula buat stippling dalam titik-titik yang pahat tu kan, supaya background kita nampak hitam. Tuan-tuan juga boleh tengok di sini kan, di sini
kesan kita punya kisar tadi, kan, dia akan dapat hitam. Walaupun sebenarnya kita buang habis ink tadi pun kita akan dapat kesan hitam. Itu dia panggil illusion saja. Illusion, kita akan nampak hitam sebab reflect cahaya. Rasanya sampai setakat ini dulu. Kita akan sambung di lain episod. Engraving ada lagi beberapa bahagian yang perlu saya terangkan supaya sama-sama kita dapat membuat engraving untuk projek-projek tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.